Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah. Saya Farahani binti Abdul Wahab daripada kumpulan pertama. Tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami ialah falsafah dan pendidikan. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan atau penyataan masalah bagi topik ini. Jadi, laporan pembentangan ini membincangkan tentang ilmu falsafah dalam konteks pendidikan dan kehidupan. Falsafah dari segi etimologi, bagi perkataan philo membawa maksud mencintai, kaji, hargai. Manakala sofi pula membawa maksud kebijaksanaan atau kebenaran. Dengan erti kata lain, filosofi didefinisikan sebagai ilmu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Falsafah dari sudut terminologi pula membawa maksud satu ilmu yang mendalami makna dan hakikat sebenar sesuatu perkara sehingga ia jelas maksud dan tujuannya. Di Malaysia, falsafah pendidikan pada dasarnya bersumberkan falsafah pendidikan kebangsaan atau kita panggil sebagai FPK yang secara rasminya diumum pada tahun 1988. Falsafah pendidikan negara wujud melalui satu proses yang anggap panjang, iaitu proses pembinaan bangsa dan negara di Malaysia yang merangkumi epistemologi, metafizik dan aksiologi. Falsafah pendidikan kebangsaan dibentuk daripada usaha berfikir secara rasional dan kritis, berlandaskan ideologi negara. Kemajuan negara yang bergerak dengan sangat pantas disebabkan oleh kemahiran masyarakat yang semakin hari semakin menguasai ilmu falsafah dalam kehidupan harian mereka melalui pendidikan. Selain daripada itu, falsafah pendidikan juga merupakan sebagai satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Ilmu falsafah turut dapat dilihat sebagai satu bimbingan terhadap sesuatu perkara yang melibatkan pendidikan. Ia turut membantu menghasilkan generasi yang berkualiti pada masa yang akan datang supaya mereka akan lebih mahir dalam apa jua bidang yang diberikan. Masyarakat yang lahir menerusi ajaran ilmu falsafah sudah pasti akan menguasai kemahiran berfikir secara aras tinggi dan memiliki perwatakan yang baik. Selain daripada itu, terdapat juga masalah dan cabaran sekiranya masyarakat tidak mengamalkan ilmu falsafah, termasuklah kegagalan dalam menghasilkan generasi muda yang berfikiran secara kreatif dan inovatif. Hal ini kerana masa depan dan keharmonian negara terletak pada tangan anak muda zaman sekarang. Secara tidak langsung, kemajuan dan pembangunan negara juga akan jauh ketinggalan berbanding dengan negara lain. Jelaslah bahawa ilmu falsafah itu sangat penting untuk masyarakat zaman sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Yasmin Nabila binti Muhammad Isri dan saya akan menyatakan objektif kajian. Objektif kajian ini ada 4. Yang pertama adalah bagi menerangkan matlamat dan kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti impak falsafah pendidikan kebangsaan kepada pembangunan modal insan. Yang seterusnya, menyatakan cabaran dalam merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah menerangkan perbezaan antara falsafah pendidikan Islam dan Barat. Bagi kepentingan kajian pula, kajian mendalam yang telah diadakan mengenai ilmu falsafah pendidikan dapat memberi banyak kelebihan, termasuklah memberi garis panduan kepada para pendidik untuk menyediakan bahan pengajar dan menjalankan tugasan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran diadakan, atau kita panggil sebagai proses PDP. Ianya sekaligus dapat dijadikan sebagai panduan dalam usaha untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan negara. Selain daripada itu, ilmu falsafah turut membantu untuk mengelak daripada berlakunya perselisihan faham dalam sebarang usaha
untuk melaksanakan proses pendidikan dan dijadikan sebagai bahan bimbingan untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Dengan wujudnya falsafah pendidikan negara, masyarakat akan lebih mahir dalam melaksanakan tugasan secara produktif serta bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, falsafah juga akan dijadikan sebagai penyuluh bagi seluruh masyarakat, terutamanya para pendidik dalam mengamalkan ilmu falsafah demi pelaksanaan pendidikan yang cemerlang selaras supaya dapat mengubah masa depan negara ke arah yang lebih baik. Ia juga bertujuan untuk mencari dan membuktikan kebenaran dengan memberi arah dan petunjuk atau kita panggil sebagai pedoman supaya dapat memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan melahirkan masyarakat yang menguasai segalanya termasuk berpengetahuan tinggi dan juga berakhlak mulia. Jelaslah terbukti bahawa ilmu falsafah ini penting untuk diberikan penekanan dalam penghasilan individu yang berpengetahuan dan berkeupayaan mencapai kejayaan serta memberi sumbangan terhadap keharmonian negara. Assalamualaikum, nama saya Afrina Imani binti Aizan dan saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara sebelum digubal pada tahun 1988 dan dikaji semula pada tahun 1996. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah benda yang sangat penting kepada negara kita. Laporan Rahman Talib, Laporan Tun Abdul Razak dan Akta Pendidikan 1961 memainkan peranan yang sangat penting dalam mereformasikan sistem pendidikan Inggeris kepada sistem pendidikan kebangsaan. Disebabkan adanya perubahan, maka isi kandungannya juga turut berubah yang menyatakan bahawa pendidikan Indonesia adalah usaha untuk memperkembangkan lagi potensi sesebuah individu secara menyeluruh untuk mewujudkan keistimewaan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dalam diri individu tersebut, dan usaha ini adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai ciri-ciri yang baik dalam diri supaya dapat mencapai kesejahteraan hidup dan dapat menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, kepentingan kepada guru. Mengapa falsafah pendidikan kebangsaan penting kepada guru? Seperti yang kita tahu, guru adalah watak utama yang penting dalam sesebuah institusi pendidikan. Tanpa guru, tiadalah institusi pendidikan. Jadi, kepentingan yang pertama, supaya dapat membimbing murid-murid memahami apa yang dipelajari. Murid-murid tidak tahu apa yang dipelajari. Mereka memerlukan bantuan orang yang lebih pakar dan orang yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Jadi, di sinilah guru-guru memainkan peranan yang penting. Yang kedua, mengenal pasti cara pengajaran yang berkesan dan efektif. Setiap orang mempunyai cara pembelajaran dan cara untuk memahami yang berbeza. Jadi, apabila guru mengetahui cara pengajaran yang berkesan, efektif dan pelbagai, guru-guru dapat menerapkan ketika sesi PDPR. Yang terakhir, supaya menjadi rujukan kepada guru. Seperti yang diterangkan, falsafah pendidikan kebangsaan mementingkan semua aspek dalam diri sesebuah individu untuk melahirkan individu yang seimbang. Jadi, apabila guru mengetahui tentang ini, maka guru akan menjadikan ini sebagai panduan dan rujukan dalam usaha untuk membimbing murid-murid. Yang terakhir, kepentingan kepada individu. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segala aspek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan individu tersebut. Apabila kita membentuk sebuah individu yang seimbang dari segala aspek, kita akan dapat melahirkan individu yang sering menjadi contoh kepada individu lain. Menjadi contoh kepada masyarakat lain untuk menerapkan benda yang sama dalam diri mereka. Contohnya, apabila seorang kanak-kanak melihat seorang individu yang mempunyai sasiah dan budi pekerti yang baik, maka mereka akan mengikut apa yang mereka lihat kerana kanak-kanak adalah seorang makhluk yang mudah untuk dipengaruhi.
Begitu juga apabila mereka melihat manusia yang seimbang dari segala aspek. Mereka akan mengikut dan mempraktikkan benda yang sama. Jadi, jelaslah di sini bahawa falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai kepentingan kepada guru dan individu. Berdasarkan penjelasan mengenai maklumat FPK dan kepentingannya, ia dapat disimpulkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan amat memberi impak terhadap pembangunan modal insan dari segi intelektual, rohani dan fizikal agar mampu melahirkan sumber tenaga yang berdaya saing dan holistik kelak. Impak FPK dari segi intelektual dapat dilihat dari implementasi kemahiran berfikiran aras tinggi yang dibentangkan melalui Pelan Pendidikan Malaysia. Kesannya, para pelajar dapat berfikir secara kritis dan kreatif dan mampu menjana idea yang bernas. Oleh itu, daya kognitif seseorang individu dapat ditingkatkan. Selain itu, impak FPK dari segi fizikal dapat dilihat melalui kurikulum yang dirangka melalui FPK, iaitu silibus pendidikan kesihatan dan jasmani yang mengajar tentang ilmu kesihatan tubuh badan. Hal ini dapat menerapkan pengetahuan tentang kemahiran asas dan penggerakan dan perkembangan pelajar dari segi jasmani dapat ditingkatkan. Impak FPK dari segi rohani pula dapat dilihat di dalam sukatan pelajaran di dalam subjek pendidikan Islam yang memantapkan pemahaman amalan fardu ain di kalangan pelajar Islam melalui program JKAF yang diperkenalkan pada tahun 2005. Selain itu, pendidikan sivik dan kewarganegaraan bagi melahirkan sikap patriotik dalam kalangan pelajar. Hal ini dapat menerapkan nilai murni dalam diri pelajar agar membentuk akhlak mulia dalam diri mereka. Antara cabaran-cabaran untuk mencapai maklumat falsafah pendidikan kebangsaan bagi membentuk insan yang seimbang dari segala aspek adalah profesionalisme seorang guru, arus globalisasi, kurikulum pendidikan di Malaysia dan akhir sekali keadaan pandemik COVID-19 di Malaysia. Pertama ialah sistem kurikulum pendidikan di Malaysia yang terlalu menekankan prestasi akademik pelajar. Kegagalan guru untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam pembelajaran kerana terlalu fokus pada potensi pelajar dari segi akademik menyebabkan maklumat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pembentukan insan yang sejahtera sukar untuk dicapai kerana tertumpu pada satu aspek sahaja. Kedua ialah globalisasi. Pengaruh budaya negatif melalui media sosial disebabkan arus globalisasi menyebabkan ia sulit untuk menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri remaja yang terlalu leka dan ketagih dengan konten yang tidak berfaedah seperti bahan-bahan lucah dan pornografi. Oleh itu, proses pembentukan insan melalui falsafah pendidikan kebangsaan sukar untuk direncanakan. Yang ketiga adalah profesionalisme seseorang guru. Aspek kognitif seseorang pelajar akan terganggu apabila mereka sukar untuk menghayati ilmu yang diberikan oleh para pendidik disebabkan pendekatan dan kaedah pembelajaran yang tidak menarik. Hal ini telah menunjukkan betapa pentingnya memiliki guru yang berkualiti demi mendidik anak waterbangsa, pendidik dan pelajar di Malaysia baru-baru ini, iaitu pandemik COVID-19. Musim pandemik ini telah menyukarkan proses penyebaran ilmu antara guru dan pelajar kerana pembelajaran dilakukan di atas talian. Ia menyebabkan segelintir golongan pelajar mengalami keciciran disebabkan faktor kemiskinan dan capaian internet yang kurang memuaskan, mendorong kepada ketidakhadiran mereka ke kelas yang dilakukan melalui medium iaitu Google Meet. Pembelajaran juga tidak berkesan kerana kurangnya penjelasan secara amali dan praktikal daripada guru di keadaan pandemik ini. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 sememangnya menyukarkan misi untuk mencapai maklumat falsafah pendidikan kebangsaan bagi pembentukan insan yang seimbang dari segi aspek fizikal, rohani dan juga intelektual. Assalamualaikum, nama saya Kamila Natasha dan hari ini saya ingin membentangkan dua perkara iaitu falsafah pendidikan Islam serta falsafah pendidikan Barat. Bagi falsafah pendidikan Islam adalah sesuatu yang tidak janggal pada umum yang telah menjadi sebuah sistem atau mata pelajaran yang merupakan pendidikan yang berakar umbi daripada gagasan pemikiran falsafah yang hakikatnya adalah pandangan hidup seperti yang dapat dilihat serta digariskan dalam pendidikan Islam. Dari sudut falsafah pula, proses penyampaian ilmu yang berterusan sehingga ilmu itu dapat dijiwai serta memasuki akal fikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam sekeliling sesuai dengan peranan manusia sebagai hamba Allah seperti yang dapat dilihat dalam falsafah pendidikan Islam. Falsafah yang jelas dan komprehensif telah tersedia dalam Islam untuk dipraktikkan dalam kehidupan seseorang umat dengan pelbagai sumber untuk dijadikan panduan.
Dan keutuhan dan keunikan pemikiran falsafah Islam ini adalah semestinya kerana sumber-sumber rujukan tersebut yang menjadi asas Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di dalam kehidupan, kita perlulah mempraktikkan pelbagai usaha berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah menjadi panduan umat Islam menyampaikan ilmu, kemahiran serta penghayatan Islam, agar kita dapat membentuk sikap dan kemahiran tinggi, kepribadian yang soleh dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai pelbagai tanggungjawab dalam membangunkan diri sendiri, masyarakat, alam sekitar, negara ke arah mencapai kebaikan bagi kedua-dua kehidupan, iaitu di dunia dan di akhirat kelak. Konteks perbincangan falsafah Islam berkisarkan kepada beberapa faktor utama, iaitu ketuhanan, insan, alam serta kehidupan yang merupakan prinsip pendidikan Islam berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dalam Al-Quran. Konsep pendidikan Islam sehingga maklumat tertinggi pendidikan ini mempersoalkan ketuhanan, iaitu penyembahan atau ubudiah kepada Allah. Seseorang umat Islam yang mengerti akan Islam perlu membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup, falsafah pendidikan ataupun lain-lain, dan perbincangan tersebut seharusnya tidak lari daripada prinsip dan maklumat Islam. Perkara ini kerana ia merupakan sebuah proses yang melatih minda seseorang, tubuh badan mereka, roh dan juga emosi manusia, serta membimbing para pendidik untuk membentuk pelajar berlandaskan ilmu ajaran Islam. Akhir sekali, falsafah pendidikan Islam sememangnya menjadikan diri seseorang insan itu untuk menjadi lebih baik dan membina jati diri mereka. Hal ini kerana Islam menunjukkan prinsip-prinsip yang sempurna seperti mengajar manusia berfikir secara bebas dan berdikari dalam pembelajaran. Selain itu, manusia juga mengamalkan sikap terbuka dan bebas dalam pengajaran dan sistem pelajaran serta memberikan perhatian berat terhadap bakat dan potensi dari anak-anak yang dididik. Dengan ini, mereka dapat berbicara sesuai dengan akal mereka. Bagi falsafah pendidikan barat pula, ia merupakan dua asas falsafah yang umum yang terbagi pada dua bahagian, iaitu aliran falsafah tradisional dan aliran falsafah moden. Kedua-dua unsur falsafah ini berbeza, dan bagi falsafah pendidikan tradisional yang diutamakan ialah unsur perennialism dan essentialism. Manakala bagi falsafah pendidikan moden pula yang berpengaruh ialah progressivism, constructivism dan essentialism. Bagi unsur yang pertama bagi falsafah pendidikan tradisional ialah perennialism yang membawa maksud tidak berubah yang berasal dari perkataan perennial. Bagi pandangan ahli perennialism, ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah dan ianya berfokuskan kepada carian serta sebaran ilmu yang indah, tidak berubah-ubah. Konsepnya berlandaskan ciri-ciri asas semula jadi manusia yang tidak berubah-ubah dan berbentuk sejagat yang boleh dilihat dalam rasionaliti seseorang itu, iaitu sebuah fikiran yang wajar. Manakala bagi unsur kedua falsafah tersebut ialah essentialism yang merupakan satu pergerakan falsafah yang sistematik pada suatu ketika zaman 1930-an dalam bidang pendidikan. Permulaannya, ia bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan, namun kini telah bertukar kepada sifat pragmatik serta praktikal. Konsepnya bertumpukan kepada hal-hal asas yang perlu diketahui oleh manusia supaya seseorang itu menjadi ahli masyarakat yang produktif. Seterusnya, bagi falsafah pendidikan moden pula terdapat konsep progressivism yang melihat kepada perubahan sebagai sebuah intipati realiti dan ilmu yang hanya bersifat relatif serta tentatif ataupun ilmu yang masih boleh diubah. Konsep ini membolehkan seseorang itu untuk mencari sesuatu alternatif bagi menyelesaikan masalah serta membenarkan seseorang itu untuk berakomodasi dengan perubahan-perubahan yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Ia juga memberi kebebasan bagi seseorang untuk menentukan maklumat mereka kerana seseorang individu itu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Konsep kedua ialah reconstructivism, iaitu bermaklumatkan penghapusan penyakit sosial serta pengasasan corak budaya yang baharu. Menurut John Dewey, sekolah merupakan sebahagian daripada kehidupan murid. Maka, ia merupakan tempat di mana murid bekerja dan hidup secara bermasyarakat dan seharusnya pengajaran dan pembelajaran sudah dirancang bagi kebaikan murid.
Unsur yang terakhir ialah existentialism, iaitu yang bergantung kepada faktor-faktor subjektif seperti penghayatan emosi seseorang, intuisi, merenung ke dalam serta perasaan seseorang. Kewujudan seseorang itu sudah menjadi nilai asas pada dirinya dan seseorang manusia itu bertanggungjawab terhadap nilai dirinya. Manusia akan hilang sifat ketulinan kemanusiaan sekiranya dibenarkan untuk memaksa sesuatu nilai kerana seseorang tidak seharusnya mengikuti serta mematuhi sesuatu norma nilai sesuatu masyarakat tertentu semata-mata. Falsafah yang sama iaitu falsafah pendidikan barat, ia masih terbagi kepada dua unsur iaitu falsafah moden dan falsafah tradisional yang semestinya mempunyai perbezaan tersendiri. Seperti yang dapat dilihat, falsafah moden menegaskan bahawa seseorang boleh menyuarakan dan menentukan kedua-dua maklumat dan kaedah tersendiri untuk mencapai maklumat tersebut. Manakala falsafah tradisional mengambil kira akan maklumat yang berada di luar kawalan individu. Kepentingan falsafah Islam dan falsafah Barat dalam kehidupan masyarakat kini. Falsafah adalah sebuah gaya pemikiran yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian setiap individu dan ianya berbeza daripada individu yang lain serta individu yang lain. Kebebasan setiap individu dalam memilih aliran falsafah mengikut kehendak dan kepentingan diri sendiri adalah sangat penting kerana ianya dapat mengekalkan kepenggunaan falsafah itu sendiri dalam kehidupan masyarakat kini. Oleh itu, falsafah Islam dan falsafah Barat masih lagi relevan untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat kini. Falsafah Islam telah menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana ianya penting untuk setiap individu, terutama sekali individu yang beragama Islam, dalam usaha membangunkan diri mereka, negara, masyarakat dalam mencapai keberkatan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik yang bermaksud, Aku telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan tidak akan kamu sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini telah membuktikan bahawa penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teras dalam falsafah Islam adalah relevan sepanjang zaman. Manakala falsafah Barat memberikan tumpuan dalam pembinaan insan yang berketerampilan. Asas ini sendiri digunakan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia dalam membentuk pelajar yang lebih cemerlang dan holistik melalui penglibatan aktiviti kurikulum di sekolah. Aliran falsafah Barat yang digunakan dalam menyampaikan ilmu dan pendidikan di Malaysia telah terbahagi kepada dua, iaitu falsafah Barat tradisional dan falsafah Barat moden. Falsafah Barat tradisional telah terbahagi kepada dua, iaitu perennialism serta essentialism. Manakala falsafah Barat moden telah terbahagi kepada tiga, iaitu progressivism, existentialism dan rekonstruktivism. Kesimpulannya, kedua-dua aliran falsafah sangat menitik beratkan penggunaan akal serta matlamat pendidikan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Oleh itu, falsafah pendidikan haruslah dikaji dari masa ke masa agar ianya selari dengan revolusi perindustrian yang berkembang pesat serta dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dan holistik. Okey, bagi kesimpulan pula, rumusan terhadap kajian secara keseluruhannya, falsafah pendidikan jelas membuktikan bahawa ianya dapat membantu menjadikan sistem pendidikan di Malaysia lebih sistematik dan sempurna. Falsafah pendidikan yang sistematik merupakan satu tunjang negara dalam usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian negara. Melalui ilmu falsafah yang sedia ada dapat mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi dan meningkatkan taraf profesional dalam kalangan masyarakat. Hakikatnya memang benar bahawa bagi mencapai realisasi falsafah dan pendidikan bukan satu perkara yang mudah di mana ianya memerlukan komitmen yang sangat tinggi daripada semua pihak. Tetapi dengan adanya usaha yang berterusan, kita mampu mencapai matlamat falsafah dan pendidikan selaras dengan hasrat negara dengan cemerlang dan terbilang. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaik pendidikan di Malaysia. Cadangan yang pertama adalah pelajar perlu menukar cara pengajaran demi menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Guru di depan dan pelajar menyanyi semua perkara yang ditulis oleh guru. Ini adalah cara tradisional. Kita tidak lagi berfungsi dengan cara ini disebabkan pandemik COVID-19. Jadi pengajar perlu tukar
menukar cara ini kerana kalau tidak, pelajar akan hilang fokus jika aktiviti ini diteruskan dalam talian. Cadangan yang kedua adalah ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memastikan pelajar sentiasa mengikut PDPR secara talian. Ibu bapa perlu digesa untuk fokus terhadap maklumat yang diberikan oleh pihak sekolah. Ibu bapa perlu memberi laluan kepada pelajar untuk berbelajar secara PDPR. Contohnya untuk tidak menyuruh mereka pergi ke kedai sewaktu mereka sedang belajar kerana ini akan menghilangkan fokus mereka. Cadangan ketiga adalah memastikan kawasan institusi pengajaran adalah tempat yang selamat. Ini kerana pelajar dari umur 7 hingga 17 tahun berada di sekolah. Zaman sekolah adalah zaman asas membentuk masa depan mereka. Cadangan yang terakhir seperti di slide, membagi kualiti sistem pendidikan. Membagi kualiti sistem peperiksaan. Ini kerana kerajaan tidak boleh bergantung 100% kepada peperiksaan bertulis. Ini tidak akan menolong mereka dalam pelajaran masa depan. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang solusi terhadap cadangan yang telah saya berikan tadi tentang penambahbaikan pendidikan kebangsaan di Malaysia. Solusi yang pertama, PDPR perlu diubah dan disusun dengan lebih terancang. Beberapa aktiviti boleh dilakukan bagi memastikan pelajar terus bermotivasi untuk mengikuti sesi PDPR dalam keadaan pandemik COVID-19. Aktiviti yang dimaksudkan adalah perbincangan, kajian dalam bersama ahli kumpulan dan pembentangan projek. Aktiviti yang telah saya sebutkan tadi dapat menyertakan dan memastikan pelajar sentiasa peka dan fokus dan mencatat perkara yang diajar dalam sesi pembelajaran supaya mereka boleh membentangkan info ini dalam bentuk yang lain. Solusi yang ketiga, ibu bapa perlu sentiasa mengetahui info tentang sesi PDPR. Semasa pandemik, ibu bapa adalah orang yang berada di rumah bersama dengan pelajar. Ibu bapa perlu menjadi sumber motivasi dan membimbing murid sebagai tanda sokongan terhadap pendidikan terhadap pelajar. Ini dapat menjayakan lagi sesi mengendalikan sesi PDPR. Ibu bapa perlu memberi semangat untuk murid-murid menjalankan sesi dari rumah supaya mereka tidak berasa lesu dan bosan. Ini dapat memfokuskan supaya mereka terus belajar pada masa akan datang. Cadangan yang ketiga adalah guru memastikan kawasan persekitaran sekolah selamat dari segi mental dan fizikal. Perkara ini boleh dilakukan dengan memastikan tiada lubang atau longkang yang besar berada di kawasan sekolah. Dari segi mental, guru boleh memastikan unit kaunseling adalah tempat yang selamat bagi pelajar untuk meluahkan perasaan dan tidak mempojokan sebarang rahsia pelajar. Membentuk hubungan yang jujur dan hormat terhadap pelajar dan guru dapat memberi laluan kepada pelajar untuk berasa selamat di sekolah. Solusi yang terakhir adalah kerajaan perlu menukar cara dengan tidak menilai pelajar peperiksaan bertulis dengan semata-mata. Cara ini tidak akan membantu pelajar dalam jangka masa yang panjang. Kerajaan boleh menukar cara peperiksaan ini dengan menambah lagi aktiviti dan mengambil markah daripada aktiviti tersebut. Seperti pembentangan, kerja kumpulan dan eksperimen boleh diambil sebahagian dari markah peperiksaan murid. Ini memastikan murid tidak terbeban untuk menghafal setiap perkara yang telah diajar dan hanya memberikan fokus dan tidak memberikan fokus kepada perkara yang perlu disampaikan oleh guru. Sekian, terima